Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid 4 Muslim. Hari ini kita sambung pembelajaran kita dalam tajuk topik masa. Tapi kita dah masuk kepada yang terakhir, subtopik yang terakhir dalam tajuk masa dan waktu ni, iaitu selesaikan masalah, iaitu tentang soalan penyelesaian masalah. Soalan macam ni kita perlu tahu apa kehendak soalan, apa operasi yang terlibat. Jadi kita kena baca satu persatu dan keluarkan maklumat-maklumat yang ada pada soalan tu, yang bantu kita untuk selesaikan soalan penyelesaian masalah ni. Okey, jadi kita baca dahulu soalan sama-sama. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 164, yang terakhir dalam topik masa dan waktu ni. Okey, kita buat latihan sama-sama. Okey, soalan 1. Jarjit dan keluarganya menaiki feri dari Kuala Perlis ke Langkawi pada jam 13.30. Pada jam 13.30. Nyatakan waktu tersebut dalam sistem 12 jam. Dia nak tukar je, tukar sistem. Daripada ni jam 13.30 adalah jam 13.30 ni adalah sistem 24 jam. Ingat tak kita belajar sistem 12 jam dengan sistem 24 jam? Okey, jam 13.30 ni sistem 24 jam. Dia suruh tukar, kehendak soalan nak tukar. Nyatakan waktu tersebut dalam sistem 12 jam. Dia nak dalam 12 jam. Okey, jadi macam ni nak kira? Kalau awak ingat kan 13 ni yang ke berapa, dah boleh sebut dah berapa ke berapa ni. Tapi kalau nak jalan kerja, kita tolak dengan 12 jam. Kita tolak dengan 12 sifar. Okey. Sifar tolak sifar, 3 tolak sifar 3, 3 tolak 2 1, 1 sifar. Jadi jawapan dia berapa? Sama dengan pukul 1.30 petang ke pagi. Mestilah kalau pagi mula dengan sifar, ingat tak? Kalau pagi mula dengan sifar, kalau petang mula dengan 1 atau 2. Jadi pukul 1.30 PM. Ingat tu, kalau dia nak tukar sistem 12 jam, tolak 12. Kalau dia beri sistem 12 jam, suruh tukar sistem 24 jam, kita tambah dengan 12. Okay, jadi faham soalan penyelesaian masalah. Soalan dia mudah je. Dia nak tukarkan sistem 24 jam kepada sistem 12 jam. Okay, sekarang kita masuk kepada contoh soalan penyelesaian masalah yang kedua. Okay, kita baca soalan sama-sama. Li Tua di Langkawi 2018 peringkat pertama telah dimenangi oleh Andrea Guardini. Dia mula berkayuh pada jam 10.30. Okey, mula berkayuh pada jam 10.30 dan tamat pada jam 13.59. Okey, mula jam 10.30, tamat jam 13.59. Kira tempoh dia berkayuh. Okey, tadi sistem 12 jam, sistem 24 jam. Sekarang dia nak kira tempoh. Ingat lagi tak macam ni kita belajar tempoh? Tempoh kita nak selesaikan masalah, perlu lukis garis waktu. Okey, lukis garis waktu. Ingat lagi tak maksud tempoh apa? Tempoh ni apa? Waktu di antara. Tempoh ni waktu di antara waktu mula dengan waktu tamat. Okey, sekarang kita tahu waktu mula dia berkayuh pada jam 10.30. Okey, kita pun tulis jam 10.30. Okey, dan tamat pada jam 13.59. Okey, tamat ni kita tulis nanti. Kita kira dulu satu persatu yang melibatkan ni melibatkan pukul. Kalau pukul ni melibatkan jam dan minit. Sebab dia dalam jam kan. Ni pukul berapa ni? Okey, jadi kita mulakan dengan jam dulu. Okey, jam 10.30 sebab dia tak melibatkan hari. Dia tak sampai ke 1 hari 2 hari pun. Dia hanya melibatkan masa sahaja. Okey. Jadi jam 10.30 ni kita kira jam. 1 jam daripada 10.30 pukul, lepas pukul 10 pukul 11. Okey, 11. Okey. Ni. Jam 11.30. Ini dia kira apa? Dikira 1 jam. Ni, pukul jam 10.30 ke jam 11.30 dikira 1 jam. Okey, kemudian
Jam 11.30 naik 1 jam lagi. Jadi jam berapa? Lepas jam 11 jadi jam 12. Jam 12.30. Naik lagi 1 jam. Okey. 1 jam. Daripada jam 12.30 sebab dia sampai 13.59 Ni baru 11, 12 kemudian jadi 13 pula. Jam 13.30. Jam tak tulis. Jam 13.30. Okey, naik lagi 1 jam. Okey. Sekarang dah jadi jam 13.30. Kita nak masa akhir dia jam 13.59. 13 dah sama. Maknanya dekat sini kita nak tahu berapa minit antara 13.59 dengan 13.30. Jadi nak tahu beza dia kena operasi. Nak cari beza operasi apa? Beza operasi tolak. Okey, kita tolakkan. 13.59 tulis jam tolak dengan jam 13.30. Okey, 9 tolak 3 2. Jadi sifar. Jadi beza dia adalah 29 minit. Maknanya dekat sini awak kena tulis. Kat sini tulis 29 minit. Okey, jadi berapakah tempoh dia berkayuh sebenarnya? 1 jam, 1 jam, 1 jam dah jadi 3 jam. Okey, tulis 3 jam. Minit dia berapa tadi? Jam antara jam 13.30 dengan jam 13.59. Tempoh dia adalah 29 minit. Okey, jadi tempoh Andrea ni berkayuh bermula jam 13.30 hingga jam 13.59 ialah 3 jam 29 minit. Awak kena fahamkan ya kehendak soalan dia nak tempoh. Jadi kita buat garis waktu. Kita kira satu persatu. Sebab ini melibatkan jam saja, tak melibatkan hari. Jadi kita kira mengikut jam. Daripada jam 10 ke jam 11. Jam 11 ke jam 12. Jam 12 ke jam 13. Kemudian beza dia minit. Kita hanya tolakkan sahaja. Okey. Jadi jawapan dia 3 jam 29 minit. Okey, sekarang kita masuk kepada soalan penyelesaian masalah yang ketiga. Okey, tengok soalan. Okey, ayah berumur 38 tahun. Okey, ayah berumur 38 tahun. Umur datuk ialah 2 kali umur ayah. Okey, kali ni operasi apa? Kali adalah operasi darab. Okey. Umur ayah ialah 4 kali umur saya. 4 kali umur saya. Ni pun kena darab. Okey. Tak apa. Maksudnya kali awak tak kisah tak semestinya perlu darab. Tapi awak kena ingat jika ada perkataan kali tu maksudnya darab lah. Kalau ada beza tolak. Jumlah tambah. Kalau bahagi sama rata, operasi bahagi. Okay, kena ingat itu adalah macam maklumat ataupun tips-tips untuk kita tahu soalan ni memerlukan operasi apa. Macam tu. Okay, kita tengok. Kita tahu ayah berumur 38 tahun, datuk 2 kali umur ayah dan ayah pula 4 kali umur saya. Okey, tengok soalan 1. Berapakah umur datuk dalam dekad dan tahun? Okey, dia nak tahu umur datuk dalam dekad dan tahun. Kita tengok balik ni, maklumat dalam soalan. Ayah berumur 38 tahun, umur datuk 2 kali umur ayah. Bila kata 2 kali, maknanya kena kali operasi darab. Maknanya kena darab 2. Okey, kita darab 2 dahulu. Umur ayah kita darab 2 supaya nak tahu umur datuk. Okay, kita buat dulu 38 tahun darab 2. Okey. 8 darab 2 16. 6 1 atas. 3 darab 2 6 tambah 1 7. Maknanya umur datuk kita tahu 76 tahun. Kehendak soalan nak dalam dekad dan tahun. Okey, jadi tahun nak ke dekad, operasi apa? Ingat tak? Okey, kita tulis dahulu formula. Formula tak muat ni saya tulis D je. Dekad ke tahun, tahun nak ke dekad. Dekad nak ke tahun darab 10. Tahun nak ke dekad
bahagi 10. Okey, jadi daripada tahun nak ke dekad kena bahagi dengan 10. Jadi kita buat rumah bahagi. Rumah bahagi 76 bahagi 10. Okey, senang je bahagi sifar 10 kan? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okey, sekarang 76. Paling dekat dengan angka berapa? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Dekat dengan 70 kan sebab 76. Jadi kita ambil yang ke-7, tolakkan. 6 tolak sifar, 6, 7 tolak 7, sifar. Ingat tak? Yang bawah ni kita kira apa? Kita kira tahun. Yang bawah kita kira tahun. Yang atas kita kira dekad. Jadi umur Datuk dalam dekad dan tahun ialah 7 dekad, 6 tahun. Kita tulis jawapan akhir. 7 dekad, 6 tahun. Okey. Selesai umur Datuk dalam dekad dan tahun. Kita tengok soalan yang kedua. Dia tanya, adakah saya berumur 9 tahun 2 bulan? Tunjukkan pengiraan. Okey, tengok maklumat balik. Dia kata, umur ayah ialah 4 kali umur saya. Maknanya umur saya ni darab 4 baru dapat umur ayah. Jadi kalau nak tahu umur kita berapa, kita terbalikkan. Darab terbalik, operasi sebaliknya apa? Kalau darab pasangan dia bahagi. Jadi kita kena bahagikan umur ayah dengan maklumat yang ada 4 ni. Okey, ambil umur ayah. Umur ayah 38. 38 bahagikan dengan 4. Bagi dengan 4. Okey, maknanya kena buat sifar 4 lah. Okey, tengok nombor paling dekat dengan dinding. Dinding 3. Sifar 4 ada 3 ke? Tak ada. Jadi kita letak sifar. Jadi 38. Okey, sifar 4 ada 38 ke? Kita buat sifar. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Okey, ada ke 38? 38. Tak ada. Paling dekat adalah 36. Kita ambil 36. 36 yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ke 9. Okay, kita tolakkan. 8 tolak 6, 2. 3 tolak 3, sifar. Okey. Atas ni jadi tahun. Yang bawah jadi bulan. Jadi betul ke? Adakah saya berumur 9 tahun 2 bulan? Betul. Maknanya betul lah ni. 38 tahun umur ayah, maknanya umur saya 9 tahun 2 bulan ni adalah 4 kali umur ayah. Maknanya ayah ni 4 kali umur saya. Okey, jadi umur saya ni adakah benar? Jadi jawapannya benar. Benarlah umur saya ni 9 tahun 2 bulan. Maknanya umur ayah 4 kali kepada umur saya. Okey. Okey, jadi tugasan murid untuk selesaikan masalah ni ialah murid ingat semula, ulang kaji semula daripada awal-awal lagi topik masa dan waktu, iaitu sistem 12 jam, sistem 24 jam. Kemudian awak belajar tempoh, lepas tempoh anggaran masa. Kemudian perkaitan unit masa, melibatkan minggu, hari, jam dan hari, minggu dan hari, dekad dan tahun, abad dan dekad dan abad dan tahun. Itu awak kena ingat. Kemudian kita buat pula tambah masa, tolak masa, darab masa dan bahagian masa. Yang terakhir sekali adalah selesaikan masalah. Maknanya kita dah habis dah topik masa dan waktu. Nanti awak ulang kaji semula, baca-baca, selak-selak buku teks ni sebelum kita masuk kepada tajuk yang seterusnya. Jadi selamat belajar, salin nota dan contoh soalan yang kita dah bincangkan sebentar tadi, salin dalam buku matematik 1. Okey, jadi selamat belajar. Apa-apa soalan boleh terus tanya dalam WhatsApp group. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.